Terima kasih. Baiklah, peranan media bantu lancarkan pemulihan sektor pelancongan. Laporan itu antara perkembangan semasa dari Sabah dan langsung bersama Anisha Dolus di RTM Kota Kinabalu. Silakan Ann. Nurlela, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengamal media berperanan penting membantu kerajaan menyebar luas pelbagai agenda pembangunan sektor pelancongan di Sabah yang dilaksana melalui Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK serta Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah KEPKAS. Antara destinasi dan produk pelancongan yang boleh dipromosi termasuklah kawasan pulau, pantai, inap desa, adat dan budaya masyarakat etnik Sabah, makanan tradisi serta keunikan produk kraftangan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri yakin menerusi promosi di media cetak dan elektronik maupun media sosial, langkah kerajaan untuk memulihkan sektor pelancongan lebih berjalan lancar sekaligus mencana semula ekonomi yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Datuk Seri Nancy Shukri berucap dalam Majlis More bersama media Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Senator Datuk Guandi Kohoi menyifatkan pelantikannya akan memperkukuh kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri ke arah perancakan pertumbuhan ekonomi sektor pelancongan di Sabah. Kita memang mempunyai perancangan untuk memulihkan sektor pelancongan yang begitu terkesan dalam pandemik COVID-19. Kita sekarang sedang bersedia membuat persediaan yang begitu rapi agar apabila sudah dibuka kepada pelancong-pelancong dari luar negara, kita bersedia. Beliau dilantik Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya pada 16 April lepas menggantikan Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan. Polis Sabah menahan 7 lelaki yang didakwa atas kesalahan melanggar Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021. Kesemua mereka ditahan selepas dipercayai menganjurkan perhimpunan tanpa permit pihak berkuasa di Tawau. Dalam kejadian kira-kira 3.30 petang semalam, kesemua mereka didapati berhimpun di kawasan berhampiran sekatan Jalan Raya Kampung Muhibah, Jalan Kohara Tawau bagi membantah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di daerah Tawau dan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Taman Muhibah Tawau. Menurut kenyataan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali, kesemua individu terbabit yang terdiri daripada 6 warga negara dan seorang warga Indonesia direman selama 2 hari bagi membantu siasatan. Datuk Hazani turut menafikan dakwaan polis melakukan kekerasan semasa tangkapan dilakukan. Kes disiasat di bawah Seksyen 25 Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021, Seksyen 188 Kanun Keseksaan dan Seksyen 9/5 Akta Perhimpunan Aman 2012. Kerajaan negeri melalui Majlis Perbandaran Sandakan MPS diharap dapat meluluskan penempatan baru di Kampung Gas dan Kampung Sundang Laut di Batu Sapi Sandakan dengan menyediakan lot kediaman lebih teratur dan terancang. Ia susulan penempatan penduduk di kedua-dua kampung berkenaan musnah akibat kejadian kebakaran. Ketua Bahagian Parti Bersatu Sabah PBS Sekong, Datuk Edmund Juaniko alias Muhammad Isham Abdullah berkata, ketika ini mangsa kebakaran kampung gas yang berlaku sejak 3 tahun lalu masih mendiami rumah kontena. Manakala mangsa kebakaran kampung Sundang Laut yang berlaku pada Rabu lalu ditempatkan sementara di Dewan PPR Batu Sapi Sandakan. Jadi saya telah membincangkan bahawa tempat-tempat kebakaran yang sudah berlaku ini bolehlah kalau Majlis Perbandaran luluskan. Buatkan lot-lot semula dan secara teratur. Begitu juga saya bincangkan dekat Kampung Gas baru-baru ini dengan Majlis Perbandaran supaya buatkan lot-lot semula. Datuk Edman ditemui RTM selepas menyampaikan bantuan bakul makanan kepada mangsa kebakaran Kampung Sundang Laut di Dewan PPR Batu Sapi Sandakan. Dalam perkembangan lain, beliau meminta kerajaan untuk campur tangan menyelesaikan isu bekalan elektrik di beberapa buah kampung di Batu Sapi Sandakan yang disalurkan pihak ketiga dengan kadar bayaran tinggi yang dikenakan kepada penduduk. Ia bukan sahaja membebankan penduduk, malah pendawaian elektrik tidak menjamin keselamatan yang berkemungkinan boleh menyebabkan kebakaran.
Parti Bersatu Sabah PBS menyatakan pendirian akan terus menyokong penuh kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Muhammad Noor. Naib Presiden PBS Datuk Dr. Joakim Gunsalam berkata walaupun PBS tidak termasuk dalam komponen Perikatan Nasional namun sebagai rakan parti yang membentuk kerajaan, PBS sehingga kini menyokong penuh kepimpinan Perdana Menteri dan Ketua Menteri Sabah. Kita membentuk satu kerajaan bersama-samaan Perikatan Nasional dan setakat sekarang ini PBS masih 100% bersama-sama Perikatan Nasional. Tidak pun ada kata-kata yang kita tidak menyokong Perikatan Nasional setakat ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan PBS N40 Bingkor dan N41 Liawan kali ke-35 di Keningau. Dalam majlis ini, Datuk Joakim bersama kepimpinan tertinggi PBS turut menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ong Kili sebagai Presiden Parti PBS dalam pemilihan akan datang. Dalam pada itu, ahli-ahli baharu PBS diharap akan terus memberi kerjasama terhadap parti. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Elak tempat sesak dan jaga penjarakan fizikal bersama kekang penularan jangkitan pandemik. Kembali bersama Nur Lela. Silakan Lela. Baik, terima kasih. Baiklah saudara, untuk berita seterusnya kita kembali selepas ini.